Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan sebuah kitab tasawuf yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Dan desain hadapan buku ini, kitab ini, kita boleh lihat dalam paparan skrin yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Dan kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ini difahami dengan terjemahan atau maksud kesudahan apa yang dicari bagi menyucikan hati. Dan kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman Wan Siddiq. Selepas kulit hadapan bagi buku ini, kita akan dapati pula helaian yang sebagaimana terdapat dalam paparan sekarang. Dan gambar di sebelah helaian ini ialah penulis asal kepada kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub, iaitu Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang pendengar dan penonton, kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus ini, alhamdulillah telah pun ditahqiq. Maksudnya telah pun disemak, diteliti, dianalisis, dan mungkin barangkali kitab ini sudah pun berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kitab yang telah ditahqiq inilah yang akan kita guna pakai dalam diskusi kitab kita pada siri ini dan siri-siri yang akan datang. Sebelum ini, kita sudah pun mendengar bahawa kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ini sudah pun ditahqiq. Maksudnya dianalisis, dikaji, disemak semula, dan pentahqiq kepada kitab ini ialah yang berbahagia Tuan Guru Syekh Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad, yang merupakan seorang Profesor Madya dari Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA di Terengganu. Sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Profesor Madya, sudah tentu barang pasti beliau dijadikan sebagai pakar rujuk, khususnya dalam bidang tarikat tasawuf ini. Dan beliau banyak menyelia pelajar sama ada di peringkat master maupun PhD, dan banyak tugasan dan jawatan yang telah disandang oleh beliau selama ini. Dan di peringkat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sendiri, beliau diberikan satu tanggungjawab ataupun diberikan kepercayaan untuk menganggotai Jilsah At-Turuq As-Sufiyah. Secara ringkas, apakah itu Jilsah At-Turuq As-Sufiyah di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus? Jilsah ini ditubuhkan di bawah subsection 47A1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan pindaan tahun 2005. Dan Jilsah Turuq Sufiyah ini menyediakan syor kepada jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan dalam membuat keputusan terhadap mana-mana permohonan pendaftaran tarikat tasawuf itu sendiri di bawah Negeri Sembilan. Dan semua perkara berkaitan tarikat tasawuf dalam negeri ini. Mari kita semak helaian muka surat. Dan pastikan untuk kesaat ini kita sudah selak muka surat yang bertajuk kandungan. Tajuk muka surat yang berjudul kandungan. Pastikan untuk kali ini kita sudah pun membuka buku ataupun memberikan tumpuan kepada helaian isi kandungan.
Dan sebagaimana yang terdapat dalam paparan skrin yang saya lampirkan ketika ini, saya masukkan ke semua isi kandungan yang terdapat dalam buku Nihayatul Matlub. Dan sepanjang siri pengajian kita secara bersama melalui isi kandungan ini, kita akan memberikan tumpuan kepada beberapa subtopik. Pertama, kita akan fokus kepada biografi penulis terlebih dahulu, iaitu Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat kepada perkara yang kedua itu. Ada dalam muka surat kandungan, nombor 2, kita akan berikan tumpuan kepada tujuan mengamalkan tarikat ahli sufi. Dan yang ketiga, kita akan meneliti apakah yang dimaksudkan dengan tarbiyah, riyadah dan mujahadah dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Yang keempat, ini penting yang keempat, kita akan melihat modul ataupun amalan yang dianjurkan dalam tarikat Naqsyabandiyah itu sendiri. Dan seterusnya, kita akan memberikan tumpuan kepada apakah yang dimaksudkan dengan sistem suhbah dan halaqah jama'iyah dalam tarikat ini. Seterusnya, kita akan melihat juga kepada amalan atau tuan-tuan boleh tengok muka surat yang seterusnya, muka surat yang selepas yang sebelum ini, nanti akan dapati item yang ke-6 bertulis amalan tambahan untuk para khalifah. Itu pun kita akan berikan tumpuan. Dan yang terakhir, kita akan fokus kepada berkaitan dengan haul dan juga wisal. Ulang semula, kita akan berikan tumpuan kepada yang pertama, biografi Syekh Wan Sulaiman. Kedua, tujuan mengamalkan tarikat. Ketiga, apakah dimaksudkan tarbiyah, riyadah, mujahadah dalam tarikat. Keempat, berkaitan dengan apakah itu modul atau amalan yang dianjurkan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Kelima, apakah yang dimaksudkan dengan suhbah dan juga halaqah jama'iyah. Keenam, amalan-amalan tambahan untuk mereka yang sudah sampai pada maqam khalifah. Dan yang ketujuh, apa yang disebutkan dengan haul dan juga wisal itu sendiri. Sebelum kita meneliti beberapa subtopik utama dalam kitab Nihayatul Matlub ini, molek kalau untuk kita melihat teks asal yang dilampirkan dalam kitab ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat seterusnya, nanti tuan-tuan akan lihat ada lampiran gambar teks asal kepada kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ini. Bagi sidang penonton dan pendengar yang sudah memiliki buku ini, kita akan mendapati selepas helaian surat kebenaran mentahqiq ada dilampirkan penilaian atau lampiran buku asal kepada kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ini. Selepas daripada muka hadapan, buku asal kitab ini dilampirkan juga beberapa keratan ataupun helaian utama dalam kitab asal Nihayatul Matlub. Helaian yang pertama, kedua. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan untuk membuka beberapa muka surat seterusnya dan akan mendapati helaian-helaian bagi lampiran asal kepada kitab Nihayatul Matlub, sehinggalah yang dilampirkan pada daripada kitab yang asal sehingga muka surat yang ketiga dari kitab yang asal. Selepas kita membuka helaian muka surat yang bertulis kata-kata aduan Yang Berhormat Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, dan juga muka surat yang bertulis kata penghantar penyunting. Nah, sekarang kita akan masuk kepada helaian muka surat
yang kita hendak memberikan tumpuan kepada subtopik yang pertama, iaitu biografi, latar belakang hidup Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq, penulis kepada kitab ini, Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub, yang bermaksud kesudahan apa yang kita ingin carikan bagi menyucikan hati. Baik, sekarang kita pastikan kita sudah berada dalam muka surat yang bertulis biografi. Muka surat yang bertulis biografi. Dan dalam muka surat atau halaman ini, kita memang sekarang memberikan tumpuan kepada latar belakang kehidupan seorang tokoh yang cukup hebat, iaitu Syekhul Islam Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Daripada sudut apa? Kita akan melihat keluarga beliau, pendidikan, perkahwinan, perkhidmatan, dan saya ada highlightkan perkara subtopik dalam tajuk ini sebagaimana yang terdapat dalam skrin yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang ini. Iaitu kita akan tengok biografi beliau daripada sudut kekeluargaan, pendidikan, perkahwinan, perkhidmatan dan jawatan, sumbangan, penulisan karya dan juga kematian. Dan alhamdulillah, dan kesemuanya itu kita sudah pun peroleh dan sudah pun ditulis dalam kitab yang telah ditahqiq oleh yang berbahagia Tuan Guru Syekh Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad ini. Dan di bawah itu dituliskan beberapa rujukan, references berkaitan dengan bagaimana latar belakang ini diperoleh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita pastikan kita sudah membuka helaian yang bertajuk latar belakang keluarga Syekh Wan Sulaiman ini. Jadi simple je. Sekarang ni buku yang kita nak diskusi, kita kaji adalah buku Nihayatul Matlub. Okey. Kemudian penulisnya siapa? Syekh Wan Sulaiman. Jadi siapa Syekh Wan Sulaiman ni? Itu yang kita ingin teliti sekarang. Pertama, kita akan tengok daripada latar belakang keluarga beliau. Baik, kalau dalam skrin yang saya paparkan sekarang ini, saya dah highlightkan perenggan yang pertama. Okey, nama beliau, kalau panjangnya adalah Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq bin Wan Aman bin Wan Net binti Wan Su. Yang mana beliau ini dilahirkan di Kampung Pulau Tengah, Mukim Padang Kerbau, Kota Star, Kedah, sekitar tahun 1874 Masihi. Jadi pada kali ini, kalau mungkin barangkali ada yang daripada luar Jelebu sebagai contoh, kehidupan Syekhul Islam Wan Sulaiman ini, beliau hidup lebih awal daripada ke bawah kaus yang teramat mulia Datuk Mendika Menteri Akhir Zaman Datuk Said Ali bin Said Zin Al-Jufri. Itu kalau mereka yang berasal daripada luar Jelebu. Dan kita kembali balik kepada Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman, kita lihat beliau ni cukup hebat daripada sudut nasab keturunan, sama ada daripada sebelah bapa maupun sebelah ibu. Ya, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada beliau. Bapa beliau ini memang berketurunan bangsawan, di mana Wan Su, kan kita tahu tadi kan ada binti Wan Su. Wan Su itu merupakan daripada susur galur Datuk Temenggung Kulut, Bukit Lada. Dan ialah apa yang dituliskan di sini, beliau sudah pun menjadi anak yatim ketika masih kecil lagi. Bapaknya meninggal dunia kembali ke rahmatullah ketika beliau masih lagi kanak-kanak. Dalam perenggan yang kedua, kita akan melihat pula latar belakang hidup ataupun siapakah ibu Syekhul Islam ini. Ibu beliau bernama Wan Jamilah, atau lebih dikenali dengan Wan Tam Kecil. Wan Jamilah ini anak kepada Haji Abu Bakar bin Wan
Nurdiman bin Datuk Seri Paduka Raja Laksmana yang pernah menjawat jawatan sebagai Kadi Daerah Yan Kedah. Dan ibu beliau yang namanya Wan Jamilah ini juga merupakan anak saudara sepupu Wan Hajar, iaitu ibu kandung kepada Sultan Abdul Hamid, Raja Muda Tengku Abdul Aziz dan Tengku Mahmud. Dan ibu Syekhul Islam iaitu Wan Jamilah ini juga merupakan anak saudara sepupu Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail yang pernah menjadi Perdana Menteri Kedah satu ketika dahulu. Jadi kita nak apa yang kita faham kali ini adalah Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ni bukan daripada keluarga-keluarga biasa, memang berasal daripada keturunan bangsawan dan juga ulama. Sekarang pula mari kita tengok kepada perenggan yang ketiga pada tajuknya pendidikan. Masih lagi dalam dalam biografi Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Jadi pendidikan beliau ni bagaimana pula? Saya dah highlightkan terus dan saya besarkan pada perenggan yang ketiga dalam skrin paparan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini. Baik. Syekhul Islam ini, Syekh Wan Sulaiman, mendapat pendidikan awal daripada ibu beliau sendiri, iaitu Wan Jamilah tadi, ataupun lebih dikenali sebagai Wan Tam. Dan ibunya sendiri, bondanya sendiri mengajarkan kepada beliau membaca surat-surat Jawi dan Muqaddam. Ialah Muqaddam kan zaman sekarang payah kita nak cari orang yang belajar atau menggunakan Muqaddam. Hari ini banyak yang pakai Iqra dan modul-modul yang lain. Dan ketika Syekhul Islam ini, Syekh Wan Sulaiman, berumur 9 tahun, beliau belajar bahasa Melayu di sebuah sekolah kepunyaan Haji Din. Dan pengajian beliau di situ memakan masa lebih kurang selama 3 tahun. Sehinggalah beliau lulus darjah 3 pada tahun 1885. Setelah beliau berusia 12 tahun, beliau dihantar untuk belajar membaca Al-Quran dan pengetahuan agama Islam secara lebih mendalam dengan Tuan Guru Haji Ismail yang berasal dari Kelantan. Dan dalam waktu yang sama juga, beliau ni belajar bahasa Inggeris, tuan-tuan. Belajar bahasa Inggeris dengan Dr. Gomez, seorang peranakan daripada Ceylon. Baik, sekarang mari kita buka muka surat seterusnya bagi yang sudah memperoleh buku ini. Yang buku ini sudah berada di tangan tuan-tuan dan perempuan sekarang. Buka muka surat seterusnya. Pada bahagian atau perenggan atas sekali ditulis bahawa beliau ni memang daripada kecil berazam untuk melanjutkan pelajaran ke Mekah. Dan dalam sebahagian pendapat mengatakan, kan kalau kita perasan dalam muka surat sebelum ini beliau ada mempelajari bahasa Inggeris daripada Dr. Gomez. Dan balik sahaja beliau daripada Mekah, Allah memberikan kelebihan kepada beliau, pada Syekhul Islam, sehingga beliau sendiri dah berjaya untuk mengislamkan bekas guru bahasa Inggeris beliau tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, pada perenggan seterusnya dalam muka surat yang sama ini, dinyatakan juga beliau kan memang berazam nak pergi ke Mekah. Tapi beliau tidak sembrono terus pergi tanpa ada sebarang persediaan. Bahkan sebelum belajar ke Mekah, Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini sudah pun memasuki pengajian pondok. Ketika itu beliau bertalaqi berguru dengan Syekh Omar Al-Qadri dalam pengajian kitab-kitab Jawi lama-lama yang dahulu yang kita tahu. Dan akhirnya sekitar tahun 1888 pada usia sekitar 16 tahun, umur beliau 16 tahun, beliau berlayar pergi ke Mekah dan berada di sana bertalaqi, musyafahah dengan para guru, para mursyid
berada di sana, belajar betul-betul sekitar kurang lebih 20 tahun. Dan banyaklah kalau kita lihat sejarah hidup beliau yang susah berada di sana, tapi kerana keazaman yang tinggi untuk belajar, beliau menggunakan semaksimal mungkin kudrat yang ada sebagai persiapan sebelum pulang ke tanah air di tanah Melayu ketika itu. Dalam buku ini juga ditulis pengalaman beliau ketika beliau Syekhul Islam ini berada di Mekah. Ketika berada di Mekah ni ringkas je, beliau sempat belajar bersama dengan beberapa orang pelajar dari alam Melayu itu sendiri, tanah Melayu itu sendiri. Yang mana akhirnya pelajar, ya Allah, ilah zaman tu zaman yang penuh barakah, yang melahirkan tokoh-tokoh ulama yang cukup hebat. Kehebatan mereka bukan sekadar daripada sudut keilmuan, bahkan tarbiyah, irsyad, kepimpinan, ketokohan mereka itu jelas dilihat. Siapa ketika tu yang sama-sama dengan beliau, seangkatan ataupun seperguruan, antara mereka ialah Tok Kenali Kelantan. Kemudian seterusnya Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Minangkabau. Yang ketiga Haji Ibrahim Tok Raja. Keempat, Haji Umar Sungai Keladi. Seterusnya Haji Ismail Lobok dan Tok Bacok Kelantan. Ini semua ulama-ulama yang kita, figura tokoh yang kita kenali. Dan ketika itu, selain daripada nama-nama yang dinyatakan sebelum ini, dan sinonim dengan kita pada hari ini, seorang tokoh figura yang kita kenal dalam Negeri Sembilan, iaitu Syekh Muhammad Said Linggi, yang hidup sekitar tahun 1875 Masihi sehingga 1926 Masihi, adalah merupakan sahabat beliau yang lebih kurang sebaya dengan beliau sendiri. Dan kedua-dua tokoh besar ini, mereka memang dikenali pakar bidang, pakar rujuk, syekh dalam tarikat tasawuf di tanah air, sama-sama belajar di Mekah. Namun mereka kedua-duanya mempelajari tarikat yang berlainan. Kalau Syekh Wan Sulaiman mempelajari tarikat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, dan akhirnya menjadi Syekh Mursyid dalam tarikat ini ketika berada di tanah air, di tanah Melayu. Begitu juga dengan Syekh Muhammad Said Linggi yang mempelajari tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Mekah ketika dahulu, dan akhirnya menjadi Syekh tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di sini. Dan Syekh Wan Sulaiman, sebagaimana yang terdapat dalam buku ataupun paparan skrin yang di hadapan tuan-tuan dan puan ini, beliau mengambil tarikat ini, mempelajari, juga mendapatkan irsyad dan juga pimpinan tarbiyah daripada gurunya yang bernama Syekh Faqir Muhammad An-Dakhuri Al-Bukhari. Manakala Syekh Muhammad Said mengambil tarikat Ahmadiyah Idrisiyah pula daripada Syekh Muhammad Ad-Dandarawi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita melihat senarai guru-guru Syekhul Islam ini, ya Arhamar Rahimin, mereka itu adalah daripada sejumlah para ulama yang muhaqqiqin, ulama yang rabbani, ulama yang menguasai dalam bidang masing-masing. Bahkan mereka bukan terkenal semata-mata dalam keilmuan, bahkan dalam kepimpinan. Beliau, Syekhul Islam ini, mempelajari ilmu agama bukan dalam satu bidang macam kita, tapi banyak bidang dan banyak buku subjek yang diselesaikan, dipelajari. Antara guru-guru beliau adalah Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani, kemudian Syekh Wan Ali Al-Kalantani, ketiga Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani siapa tak kenal. Kemudian Syekh Daud bin Mustafa Al-Fatani juga kita kenal. Kemudian Syekh Ahmad Lingga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang tokoh figura yang cukup dikenali dalam alam tanah Melayu. Syekh Muhammad Zainuddin Sumbawa, Syekh Hasan Al-Ja'fari, Syekh Faqir Muhammad Al-Bukhari. Ini Syekh Faqir Muhammad Al-Bukhari ini adalah merupakan guru tarikat beliau, Syekhul Islam lah, kepada Syekhul Islam. Kemudian guru beliau yang lain adalah Syekh Muhammad Amin Ridwan, kemudian Syekh Surur, Syekh Muhammad Saleh Al-Kalantani, Haji Ahmad Haji Yunus, dan Syekh Muhammad Khayyat. Yang pernah menjadi Syekh Muhammad Khayyat ini
beliau pernah menjadi mufti kerajaan Kedah pada satu ketika masa dahulu. Dan kesemua itu adalah sebahagian daripada guru-guru kepada Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita teliti keazaman dan kesungguhan beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu Islam di Mekah, tak terkejar dek kita dah. Sebab cukup dan amat luar biasa. Dan beliau selain daripada mempelajari bahasa Arab, Nahwu, Saraf, Hadis, Tafsir Quran dan juga ilmu falak, beliau of course mempelajari juga bidang-bidang yang lain seperti Tauhid, Mustalah Hadis, Usul Fiqh dan sebagainya. Dan dalam tempoh yang banyak berada di Mekah ketika itu, beliau akhirnya memberikan tumpuan 3 tahun terakhir di Mekah. 3 tahun terakhir di Mekah, beliau memberikan tumpuan dalam bidang tarikat Naqsyabandiyah. Ia pada 3 tahun terakhir berada di Mekah sebelum pulang ke Tanah Melayu, beliau memberikan tumpuan kepada tarikat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Ahmadiyah, yang mana beliau ambil tarikat ini daripada guru beliau yang bernama Syekh Faqir Muhammad Al-Bukhari. Dan alhamdulillah, beliau ditauliahkan atau diberikan izin irsyad sebagai khalifah tarikat dalam Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ini pada kedudukan yang ke-34. Maknanya guru beliau iaitu Syekh Faqir pada kedudukan yang ke-33. Guru kepada Syekh Faqir pada kedudukan yang ke-32. Jadi kita fahamlah yang mana Syekh Wan Sulaiman ini berada pada kedudukan yang ke-34, pengambilan sanad ijazah izin irsyad oleh guru beliau dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ini. Dan akhirnya beliau kembali ke tanah air pada 2 Mei 1906. Ada yang kata pada 30 Julai 1906 dan ada yang kata beliau kembali ke Mekah pada tahun 1910. Dan apa yang penting di sini ialah kalau ia sesuai dengan konteks perbincangan tarikat tasawuf kita pada siri ini dan siri-siri yang akan datang, memperlihatkan kepada kita secara jelas bahawa para masyayikh atau tuan-tuan guru dahulu kala, kebanyakan mereka terdiri daripada kalangan orang-orang yang bertarikat. Dan sudah pun kita fahami sebelum ini dengan rukun beragama kita yang terdiri daripada rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Untuk menguasai rukun-rukun tersebut, ya daripada sudut keilmuan, kita mestilah menguasai kalau Islam itu dengan ilmu fiqahnya, rukun iman dengan ilmu tauhidnya, dan juga ihsan dengan ilmu tasawufnya. Dan bagi memastikan setiap bidang-bidang ilmu tadi sama ada fiqah, tauhid maupun tasawuf itu kita dapat grab semaksimal mungkin, sebab ilmu itu dia bukan sekadar dalam bentuk kefahaman pada akal, tetapi harus dipraktikkan dengan penuh kematangan. Maka sebab yang demikian, kita orang awam yang cukup kurang dengan serba-serbinya ilmu usul fiqh, mustalah, tafsir, bahasa Arab khususnya sebagainya, maka kita perlukan kepada satu modul, satu indikator, satu kaedah yang memastikan supaya kita tidak terseleweng atau tersalah arah. Sebab tu mesti ada madrasah yang nak memahamkan kita terhadap bidang-bidang ilmu tadi. That's why kita bila kita nak faham fiqah, kita memahaminya dengan melalui bermazhab. Kalau kita di tanah Melayu dengan mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan dengan tasawuf ini, tasawuf, bidang ilmu tasawuf, kita nak memahaminya dengan mudah dan mempraktikkannya melalui dengan bertarikat. Dan alhamdulillah, khususnya bagi orang-orang di Negeri Sembilan tidak jadi isu dah. Sebab di Negeri Sembilan, tarikat-tarikat yang sudah pun didaftarkan di bawah enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan
yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti, Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Darul Khusus, tidak jadi isu untuk kita masuk dalam mana-mana tarikat yang sudah berdaftar. Jadi inilah peluang yang harus kita dapatkan, atau peluang yang harus kita peroleh, kita grab secepat mungkin agar penguasaan kita dalam fiqh sebagai contoh mazhab, okay, Alhamdulillah, kita boleh untuk kita serap ataupun kita fahami melalui mazhab Syafi'i tadi, dengan pengajian tauhid melalui akidah Asy'ariyah Maturidiyah pun kita pelajari dengan sifat 20 sebagai contoh, dan berbaki satu sahaja lagi, satu sahaja lagi yang masih berbaki, yang masih tinggal, iaitu pemahaman dan pengamalan tasawuf itu sendiri melalui tarikat. Dan terbentang luas di hadapan kita senarai tarikat-tarikat yang berdaftar di bawah Jabatan Mufti, Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Tapi make sure lah tarikat-tarikat yang kita ingin kita ambil bai'ah ataupun kita mengambil barakah mengikut perjalanan itu, pastikan tarikat tersebut tarikat yang telah pun didaftarkan di bawah Jabatan Mufti, Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus, dan dengan ketiga-tiga bidang ilmu tadi, fiqh, tauhid, tasawuf, dan gabungan daripada ketiga-tiga rukun Islam, iman dan juga ihsan, dan hasil daripada ketiga-tiga madrasah termasuklah mazhab dan juga tarikat tadi, akhirnya mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang kamil, mukammil, yang sempurna, mudah-mudahan di sisi Allah. Paling tidak kita melalui jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh sekian para ulama yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ada lagi satu sahaja lagi tajuk kecil dalam subtopik ini, iaitu berkaitan dengan perkahwinan, cerita perkahwinan Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq ini. Syekh Wan Sulaiman telah berkahwin dengan Wan Kalsum atau lebih dikenali dengan Wan Tum binti Wan Abdul Hamid, yang mana isteri beliau ini merupakan anak seorang kadi dan bekas pegawai daerah Yan Kedah satu ketika dahulu. Dan hasil perkahwinan antara Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman dengan kekasih hatinya, iaitu Wan Kalsum, akhirnya mereka dikurniakan dengan 11 orang cahaya mata. Ada yang kata 8 orang cahaya mata, 2 lelaki, 6 perempuan. Dan kesemua nama-nama anak-anak beliau ini ada diletakkan, ditulis dalam buku ini, dan juga tuan-tuan perempuan boleh lihat dalam skrin pada layar tuan-tuan perempuan masing-masing. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita pelajari secara ringkas pada malam ini ialah, Alhamdulillah, kita sudah pun go through tengok kepada latar belakang secara ringkas pentahqiq, iaitu yang berbahagia Tuan Guru Syekh Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad. Kedua, kita dah melihat apakah sub-topik utama dalam diskusi kita pada siri ini dan siri-siri yang akan datang. Tuan-tuan, kita akan buat diskusi kitab ini secara bersiri. Tak sempat kita nak selesai malam ni. Jadi malam ini adalah secara ringkaslah kita nak melihat apakah latar belakang buku yang kita akan kupas pada masa akan datang. Jadi sub topik utama yang kita akan diskusi ialah berkaitan dengan biografi, kedua tujuan mengamalkan tarikat itu sendiri, ketiga definisi atau maksud falsafah di sebalik tarbiyah, riyadah, mujahadah. Kemudian kita akan melihat yang paling mahal adalah modul penyucian jiwa yang diamalkan dalam tarikat Naqsyabandiyah ini. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan suhbah? Suhbah itu adalah antara rukun utama dalam tarikat, berdamping, mempelajari akhlak guru namanya. Dan seterusnya kita akan melihat juga dalam satu topik yang berkaitan dengan amalan. Apabila seorang itu mereka melalui jalan tarikat dan sampai kepada tahap-tahap yang tertentu, keberadaan pada tahap yang tertentu, pasti amalannya tidak sama dengan mereka yang beginner. Jadi apakah amalan-amalan mereka? Dan terakhir kita akan tengok kepada haul dan juga wisal.
benda haul dan wisal itu pada masa yang akan datang. Jadi setakat itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf sangat-sangat jika terkasar bahasa. Insya-Allah kita berdoa sangat-sangat kepada Allah agar siapa sahaja pada kali ini kita akan diberikan oleh Allah istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal istiqamah ala syariatul gharra wa tariqatul bayda. Kita akan diberikan konsisten dalam mengkhatamkan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan, memberikan maghfirah, keampunan dan keredaan kepada Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Dan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.